Cerita Turki ni cerita yang menarik lah, tapi tidak lengkap lah. Pasal tu anak kata kalau satu Kiyah ni nak pergi melawat Istanbul, kita kena pergi lah. Memang cantik. Cuma kalau nak pergi tu kita kena bawa Ustaz Hasriza Jamil. Hasriza ni dia duduk di Turki, dia duduk ngaji di Jordan, tapi dia pergi ke Turki. Dia pergi Turki, dia kecek dengan belum anak pergi Turki, minta pandangan dia baru ni. Dia kata anak ni dengan Turki sudah 26 kali. Dia boleh cek Turki. Dan dia boleh cerita sejarah Turki sepanjang kita cerita sejarah Madinah. Tahulah kau tempat mana-mana. Detail. Macam sejarah Muhammad Al-Fatih masuk apa ni, masuk Turki tu memang cantik. Cuma yang nak tahqiq dengan dia satu yang nak tak berani nak ceritanya, iaitu cerita macam mana Muhammad Al-Fatih jumpa kubur Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat tu. Itu masalah. Sebab Abu Ayyub ni umur dia pergi ke Konstantin ni, Istanbul ni, dia pergi waktu umur dia 80 tahun. Dia pergi dengan Yazid Muawiyah yang hantar mencuba nasib. Kok boleh masuk dalam hadis la tuftahan al-Konstantin ni'mal amiruha tu. Sebaik-baik orang yang buka Konstantin ni pemimpin dia, raja dengan tentera. Jadi dia cuba pergi. Bila Abu Ayyub ni sakit, dia bagi tahu kepada tentera dia, sahabat-sahabat dia kata, membawa majazah aku ni letak paling dekat dengan dengan kota Konstantin, tak dekat dengan dia. Sebab nak suruh ada denak situ. Mana kalau aku mari pada Madinah boleh sampai sini, tak kamu penjual-penjual ni tak segi. Maknanya galakkan Abu Ayyub. Pasal tu dalam khutbah masyayikh sebelum serangan kota Konstantin, di antara inspirasi dia nya Abu Ayyub. Dia kata hadza sahabi, ini sahabat yang mulia mari daripada Madinah sampai sini semata-mata nak ambil kota Konstantin ini untuk mendapatkan kelebihan tadi. Maka dia jadi cerita hal lain itu ada dalam buku banyak, macam cerita sini, cerita Hasriza ni. Dia kata dia tengok dalam tulisan Muhammad Al-Fatih, tulisan dia sendiri, waktu nak iktisyaf kubur Abu Ayyub ni, dia pergi kemah situ. Lepas tu dia mimpi bahawa Abu Ayyub ada sini. Mimpi. Jadi dia berbuka royak ke syekh dia, mursyid dini dia, Ak Syamsuddin nama. Jadi dia gali situ. Dia gali jumpa kaki. 800 tahun dah tu. Jumpa kaki. Ketika itulah dia terkejut dan dia panggil tentera dia supaya cium kaki Abu Ayyub ni, ambil berkat. Kata di Hasriza dalam manuskrip Turki, Abu Ayyub cerita sakat dia Muhammad Al-Fatih dalam catatan dia jumpa siapa dia jumpa ya. Cuma tambah kata bila sampai ke habis tentera, bila Muhammad Al-Fatih nak pergi cium kaki Abu Ayyub, kaki tu tarik, lipat kaki dia. Jadi terkejutlah dia. Kenapa orang lain boleh cium aku tak boleh cium? Sedangkan boleh cium kaki sahabat ni, kira mangkap lah satu kelebihan bagi dia. Dia pun sedih. Ni cerita tambahan. Tak ada lah catatan dia. Catatan tangan dia tulis tak ada. Jadi dia kata dia mimpi balik dengan Abu Ayyub. Abu Ayyub kata, mu jangan sedih lah, aku tak boleh mencium aku bukan sebab marah kamu, sebab aku malu kamu. Sebab walaupun aku ni sahabat tak mampu untuk nak buka kota Konstantin, Allah Ta'ala beri pada awak untuk buka. Jadi dia malu kepada Muhammad Al-Fatih. Wallahu'alam. Sumber tu sumber tambahan lah, maknanya Wallahu'alam Muhammad Al-Fatih warak dia tak mahu tulis benda tu, ataupun cerita-cerita benda-benda macam ni banyak tambahan. Ni? Itu masalahnya. Wallah. Dan dia bila dia jumpa, tak kira dia nak gali semua mayat tu. Hak ni hak tubik daripada kubur. Orang tak buka mayat orang. Mana oleh kerana kaki ni keluar dah. Jadi setakat tu lah. Dan isu yang sama ketika berlaku banjir di Madinah, di Uhud. Tahun 46. Tahun 46 berlaku banjir. Saifullah al-Masluni apa ni? Asadullah Khalid bin Walid. Sayyidul Syuhada Sayyidina Hamzah.
kubur dia keluar kaki. Dia tak keluar muka. Tahu 40 ni. Tahu 40 ni. Siapa dia pergi Madinah? Kubur Sayyidina Hamzah ni duduk sebelah kanan masjid. Lah ni masjid tak ada dah. Jadi ni, hak kita pergi mari, dia tengah bina masjid besar, dia panggil Masjid Uhud. Masjid. Kita sendiri orang duduk mengarut pasal-pasal pergi masuk mayat masjid. Jadi kaki dia tu tahun 40 ni dia syahid Uhud tahun 3. Maknanya lepas 43 tahun kaki dia keluar masih lagi hidup macam orang masih hidup lah. Maka ketika itulah khalifah ketika tu pindah angkat jasad Sayyidina Hamzah ni bawa ke tempat yang ada hari ni. Maknanya orang tak hancur lah dia. Ada lagi cerita pelik lagi. Ini cerita sumber daripada Tok Guru Syekh Atiyah rahimahullah. Dia kata lebih kurang 60 tahun dulu dicerita oleh rajul hay'ah, maknanya pegawai amar ma'ruf di Baqi' di Uhud. Dia kata waktu tu 60 tahun dulu Madinah ni jauh di antara Uhud ni jauh jarak dia. Jadi berlaku budak mati di Uhud. Orang tak nak angkat lah mayat ni pergi ke Madinah jauh. Dia kata kita tanya sini ya. Budak ni tak ada dosa, tak mengganggu syuhada. Dia gali. Bila gali tiba-tiba keluar darah. Macam darah. Tengok dam darah. Dia masuk tangan dia dalam tempat dia gali, rupanya cok cangkul dia tu kena ke pohon syuhada. Kena pohon syuhada, dia ambil kain dia ikat, dia balik ke rumah dia. Orang tengok terkejut lah darah ni. Dia kata tak ada perang apa-apa, cuma alat aku ni kena ke pohon syuhada. Jadi ketika tu tak berani lah nak gali pula. Jadi ambil budak ni, mayat ni bawa ke Baqi'. Banyaklah cerita syuhada zaman dulu, zaman kita hari ni pun. Banyak. Dia katakan tu. Dia mana rawi lain tapi cerita sama. Banyak cerita rajul hay'ah tu. Syekh dia kata siqah lah insya-Allah, dia kata cerita dia tu. Dia cerita dengan sanak dia, pasal nak suruh tidak kata orang kapun tu ya ceritanya, mana orang rajul hay'ah. Wallahu alam. Cerita Turki ni kesimpulannya sedap, tapi kalau sakit lutut tak apa boleh gimana. Dia bukit semua kota-kota dah atas bukit belaka.